اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Sambungnya daripada ayat kita baca kemarin. Golongan munafikin yang banyak sekali disebut dalam surah Taubah. Dan surah ni adalah surah terakhir. Dan patut umat Islam belajar hingga dia mahir tuntutan-tuntutan makna yang ada dalam surah ni, kerana ia merupakan banyak perkara merupakan undang-undang yang kekal. Undang-undang kekal dalam Islam. Lebih-lebih lagi kalau seseorang itu ingin menjadi pemimpin dalam masyarakat, dia kena tahu sungguh surah Taubah. Perkara yang Allah sebut dalam surah Taubah ini, dia kira surah-surah yang mana orang Islam ramai benar. Negara Islam semua kuat. Orang Mekah tak ada jadi kafir, jadi Islam tak. Betul sekali perkara-perkara yang berlaku dalam negara yang ramai sekali penghuni dia, negara tu, dan banyak sekali kumpulan-kumpulan yang ada dalam negara tu. Jadi nak menghadapi, nak mengatasi golongan ni, dia kena tahu maklumat daripada Allah Ta'ala. Jadi pemimpin lebih-lebih lagi kena tahu. Tak ada pun pemimpin rumah tangga, kita semua kena tahu surah ni. Sebab di sini Allah Ta'ala zahirkan perangai-perangai manusia dan cara menghadapi dia dalam jumlah yang sangat ramai. Yang mana surah-surah sebelum ni biasa kita tahu sekumpulan dituju pada orang Mekah. DPA perangai dia kita tahu gini-gini je. Cara penyelesaian dia begini. Tapi dalam surah Taubah ni banyak campur. Pada permulaan surah Taubah, memang orang kafir yang masih degil lagi tapi duduk luar daripada kawasan-kawasan Mekah Madinah.
Arab-Arab lain, Arab-Arab luar. Arab-Arab lain luar pun tidaklah hebat sangat. Sebab hebat sekali bahagian musuh ketat Islamnya, orang Mekah tu masuk Islam bakal. Jadi Arab-Arab yang masih terpencil, dia tidak hebat mana. Cuma golongan-golongan yang perlu diketahui, yang perlu difikir untuk diusaha, yang masuk Islam tapi baru-baru masuk Islam. Mereka ni golongan kucar dia panggil. Golongan yang menyebabkan agama rosak. Lepas tu kena pastikan. Musuh luar tak apa, 3 hari kalah dah. Musuh dalam ni 3 tahun tidak kalah lagi. Musuh luar kalau perang dengan orang Islam, bandai 3 hari kalah. Sebab Allah tak akan zahir kemenangan daripada musuh luar. Jadi musuh luar ni dia tunggu masa perang, masa kira nak lari. Tak ada orang kafir sama Nabi ni berani. Perang setabung lari. Jadi tak ada payah mana. Tapi kalau orang duduk dalam Madinah, Masya Allah, sangat susah nak hadapi mereka. Sebab itulah surah panjang 129 ayat ni, kita semua kalau boleh acak kali tak apa. Surah ni, dia ada beberapa surah ni ya kita kena mahir. Sebab dia surah ni tidak payah, kena tahu lakon dia maknanya pecahan-pecahan, kumpulan-kumpulan tu saja. Dia cara mengatasi perangai lagu ni, gini cara mengatasi perangai gini cara mengatasi. Supaya kita boleh tengok dengan cara alamat-alamat zahir ni, kita boleh nampak dah, ni boleh jadi ni cara atasi ni. Dalam masa yang sama, kita juga belajar surah Taubah ni nak jadi banding dengan diri kita, mencerminkan diri kita sendiri. Tak, takut dah sebut-sebut munafik ni, kita sendiri dah ni bukan orang luar apa lagi. Tidak kena ayat ni ada saja. Makna kalau kita masih lagi ada benda-benda yang disebut oleh Allah Ta'ala tentang munafik ada pada diri kita, makna kita ni tidak selamat. Sangat-sangat bahaya kalau duk kekalkan dengan sifat lagu ni. Kalau ada dalam Quran seperti surah ni, duk juga kita, mana kita bukan mukmin sebenar. Rasa saja kita ni mukmin sebenar, maka kita ni zaman Nabi kalau kira munafik lagi ni. Tak ada siapa iktiraf pun. Ini di antara kelebihan daripada surah Taubah. Makna mentadbir atas orang lain dan memperbetulkan diri sendiri. Surah Taubah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah ni, perang dengan orang kafir, perang dengan orang munafik. Perang dengan orang munafik, ia bukan macam orang kafir. Sebab orang munafik dalam Quran, orang yang duduk dalam Masjid Nabawi. Kalau kira-kira duduk dalam majlis saf tamu semaya, duduk dengan Nabi, yang mesyuarat dengan Nabi, keadaan mereka ni. Cuma Allah sebut munafik. Munafik duduk dengan Nabi. Ya, kita fikirnya macam kami kita kalau ada munafik tak ada masalah, sebab sama-sama tidak ada kuat. Ni Nabi tu guru, dia boleh jadi munafik. Kalau tu guru macam kita mau ni tak biasa lah. Mana murid tu guru lebih kuat. Tapi kalau tu guru Nabi maksum, dia boleh jadi munafik. Masya Allah. Macam mana manusia ni duduk dengan Nabi, tak berubah-ubah. Kapan mati kafir gitu juga. Duk tengok muka Nabi hari-hari, mengajar tafsir hari-hari, mengajar hadis hari-hari Nabi ni. Nabi sendiri dia mati kafir juga. Ini pak munafik. Tapi boleh duduk lewat dengan orang lain. Dan masalah kedua yang kita sedihnya, Nabi tak cah dia munafik. Zahir betul-betul beriman. Kalau seandainya Allah tak beritahu surah Taubah ni, Nabi tidak cah. Tapi apabila Nabi baca surah Taubah, mau Nabi cah, kau gini munafik. Dan surah ni pun berakhirnya tidak dibiarkan gitu saja. Mana berakhirnya tidak dimasukkan, mana tidak diubah dah. Inilah surah nak akan guna pakai siapa bila-bila. Oleh kerana itu, di antara perkara yang kita kena tahu dalam surah ni, pembahagian golongan munafik. Kena tahu nama, kumpulan dia dan sifat dia, dan cara Allah Ta'ala ajar macam mana nak atasi. Jadi jihad dengan munafik ni guna mulut ya, tidak pedas. Nah, saya normal juga bunyi kata munafik, pegang ulu pedas dulu. Soalan gitu. Da'ni adrib unuqa. Biarkan saya pancung lehernya. Ya Allah, biarkan saya pancung lehernya. Sebab saya normal sangat tidak suka. Sebab nak menghadapi musuh ini payah pada musuh luar.
Musuh luar 3 hari baru lari. Kalau tidak lari pun memang mati. Dia tak boleh hidup pun. Tapi musuh dalam selimut mana munafikin duduk di Madinah ni, dia lah bahagian kucar, bahagian karuk, bahagian merosakkan segala-gala tertib agama Islam yang melampakkan perjuangan Islam. Oleh kerana Sayyidina Umar, kalau kita kecek daerah kita hanya berketak nak bunuh, tapi Nabi bagi satu kaedah, dia kena pakai sama. Tidak boleh wahai Umar. Walaupun aku cek dia munafik kerana wahyu, tak boleh bunuh juga. Soalnya alamat-alamat je munafik, tapi hari ni esok Islam. Mana tahu? Hak mati kafir itu Allah saja tahu, kita tidak tahu. Tapi hak jadi Islam tulis lepas dah ni pun ramai juga. Dia duduk lewat dalam masjid gini lah. Tapi apabila dia ni Allah Ta'ala pilih akhirnya akan jadi mukmin sebenar, duduk sebulan dia berubah, duduk 2 tahun dia berubah juga akhir. Yalah, cuma dalam dia tidak berubah juga, kita kena hadapi lah. Kena baca sama surah ni, biar semua orang akan jadi baik. Sayyidina Umar apabila tidak mana sangat-sangat tak boleh seolah macam tak boleh sabar nak buat sesuatu, Nabi larang dia. Nabi kata tidak boleh wahai Umar, supaya umat Islam, orang ramai, supaya orang ramai tidak berpahamai Muhammad ini bunuh sahabat sendiri. Supaya orang ramai luar sana tidak berpahamai, tidak ada dalam fikiran dia Muhammad ini kalau tak jumpa musuh luar apa ke dalam pun dia bunuh. Dia jangan bunuh orang kerja dia. Ada orang luar dalam. Mana kalau dia tu tak darah tak boleh. Takut ke pasal gitu. Sebab orang Islam ni kan, apabila dia perang, dia memang dia orang takut. Lepas tu, mana kalau bunyi kata Islam, janganlah lawan dia. Kira mati saja gitu. Sebab tak akan benar pun. Jadi apabila pergi sana orang sekat perang, benar. Jadi kemenangan-kemenangan ni sebenarnya atas rasa Allah tolong. Dia banyak perang doa tak putih tok ni kerana orang Islam sebab agama. Dia bukan duduk dia buat kerja. Atau benda. Jadi tu sekali boleh kawasan ni pergi kawasan tu pula. Dia takkan bukti pun sebab fikir dia macam mana semua manusia kenal Allah, dia mati masuk syurga. Di mana ada kacang, mana ada cuti. Orang Islam. Oleh kerana dalam masa sekat tu guru bunuh orang kerja dia. Bagi orang luar, dia ingat Islam ni adalah merupakan suatu golongan yang membunuh. Sedangkan kita telah baca berkali-kali dan kita kena faham sungguh-sungguh, kita tidak akan buat atas orang kalau orang tak zalim kita. Benar gitu ya, benar ada benar. Kalau demo tidak sekat, kami tak akan buka golok ni. Sebab kami nak suruh demo selamat. Apa nak bunuh harta kelakar? Kami pisah mari ni dengan lembut lagi, dengan baca lagi semua sekali, supaya kamu terima agama Allah, duduk atas bumi Allah, jadi tidak penatah haram, jadi tidak setinggal. Waktu dunia selamat, akhirat duduk syurga. Sebab kita bukan duduk sini, semua kaki mati belakang. Jadi bapa duduk sekat, bapa duduk halal. Apa kesalahan kami? Jadi zalim malik mereka, kita terpaksa hadapi. Kalau tidak zalim, tak ada masalah apa. Jadi dua perkara lah orang-orang kafir ni, dia tidak faham. Apabila peperangan dalam Islam berlaku, dia ingat orang Islam ni kerja bunuh orang. Dan kawan Islam ni memang dia tidak akan duduk saja. Boleh kawasan ni, dia pergi kawasan lain. Boleh kawasan ni, mana suti dunia ni, kalau boleh jangan ada semua kufur dah Allah. Tak ada pun, jangan lawan Islam, duduk molek-molek, belajar lebih kurang. Lepas tu, kalau ada nak masuk Islam, masuklah. Tapi jangan lawan. Boleh duduk, tak apa. Jangan lawan. Hak mana lawan itulah kita kena hadapi. Sebab hak lawannya, kepala pengaknya berapa orang sangat. Hak bebek apa tu lah. Hak apa lain-lain nak masuk Islam. Tak. Jarah telah membukti pada kita dalam peperangan dengan orang Persia ni, berapa ramanya matinya hak masuk Islam kan. 100,000 kalau ke 10 orang gitu je. Hak kena bunuh. 100, 200, 100 ribu semua masuk Islam dah. Sebab orang-orang lain semua sekali nak kepada agama Islam. Oleh katalah peperangan yang berlaku setelah Iraq sampai ke Burma ni, peperangan yang berlaku sikit saja mati. Mereka semua Islam. Penduduk yang sama telah bertukar jadi agama Islam. Tidak ramai pun yang mati. Memang untuk menyelamatkan. Sebab kalau duduk cara ke 2-3 orang ni,
Jadi hak duk sana, hak tak mengaji tauhid ni mati kafir. Tak, 3-4 juta penyusup masyarakat sana. Dia halal oleh 10 orang ni. 3-4 juta tu kalau mati masuk neraka kekal abadi dah. 3 juta lagi hak belakang ni, hak memang akan terima ke agama Islam, tapi terhalal dengan 10 orang ni. Duduk di sepadan ni halal, jangan mari. Tapi hak 3 juta ni bersedia untuk masuk Islam. Kalau tak buat hak 10 orang ni, 3 juta tu hari-hari akan mati masuk neraka kekal. Mana boleh? Jadi apabila kata rumah tu baik, nak pandai rumah terbakar, kalau 2-3 orang pakat dekat gitu dengan jalannya, tepuk ke dia. Apa dah sekat kita ni? Sebab kita rumah terbakar dalam flat tu kau ribu-ribu orang duduk. Kalau kita tak pergi semua, dia tak akan mati belakang kan. Dia kalau boleh nak tubik lah, bro. Jadi orang tak faham ni kita dekat dengan jalan. Warna sekat kena geng-geng dah kata. Kata demo geng-geng dah sebab kata orang lain. Tak boleh. Nak sekat-sekat atas dasar geng-geng tidak boleh. Kata orang kata kalau demo tak asyik bagaimana kita tepuh. Biar 2-3 orang mati pun sebab ribu-ribu orang akan diselamatkan lagi. Ya lebih kayak gitulah. Jadi puak-puak lain yang sekat orang Islam pergi sebab agama ni, hak ni jadi perang. Jadi kerak-kerak tekak kapal kita semua kan habis ni semua orang ajak masuk Islam. Ini apa berlaku dalam sejarah kita yang kita kena faham. Jadi surah Taubah bagi orang kafir luar memang kita ada masalah besar, tapi tidak sebesar munafik dalamnya. Masalah kafir luar ni Allah Ta'ala zahir kemenangan demi kemenangan, sehingga bunyi kata orang Islam mari siap sedialah. Kalau nak mati ke pergi ya. Kalau nak selamat lari. Tak, kalau tidak tak pakai ikut dia. Inilah kata-kata yang terbit balik lidah orang yang lepas tu baru masuk Islam. Sampai kita baca dalam kitab di dalam negara Persia, apabila tentera Islam mari nak serang mereka, sebelum dia ni datang, orang-orang rakyat jelata Persia kita tanya khabar, orang Islam ni apa ha? Golongan mana? Apabila tanya khabar, siapa beritahu, orang dia baik. Makan sekali, duduk sekali, buat ibadat sekali. Kaya miskin tak boleh nak beza mana tu. Supa berlaku. Nak cari ketua dia, tak jumpa cari. Kalau khabar tengok ketua dia, orang lagu ni ketua dia. Dia orang baik, mereka orang baik. Buat kita ni tak baik. Dia doa pada Allah, ya Allah bagilah kemenangan kepada orang Islam mengalahkan ketua-ketua kita, kerana mereka zalim. Hanya dengan tengok saja, tidak dengar-dengar lagi, ngaji gapo dak lagi. Tengok perwatakan dia boleh berketir umat Islam di sebelah sana, dia boleh banding dengan pemerintah-pemerintah dia. Dia berdoa pada Allah, ya Allah bagilah kemenangan kepada mereka, kalahkan ketua kami. Mana ada? Tak, daripada sejarah ni membuktikan mana ada kezaliman kepada orang Islam, tidak ada. Sehingga rakyat jelata mereka dulu memahami pemerintah-pemerintah kami sebenarnya zalim, menjadikan kami semua hamba abdi. Mereka duduk kaya raya mewah dengan cara-cara dia, tidak peduli rakyat jelata. Nak bagi jumpa dia bukan semua, kena bagi ufti macam-macam apa yang berlaku pada kerajaan Persia dengan rakyat jelata dia. Kalau tidak percaya, bukalah kitab kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan 2-3 kitab lain lagi. Secara rekah dia beritahu macam mana orang Persia menghadapi orang Islam bila mari negara mereka. Maka dengan mudah saja masuk Islam. Jadi kita kena faham agama kita, supaya kita tidak ditipu oleh orang lain yang faham tentang agama kita tidak faham. Oleh kerana itu surah Taubah patut dibaca berkali-kali sehingga kita ada maklumat yang baik tentang dia. Seperti mana kita dengar tadi, maknanya kita kena tahu kumpulan-kumpulan yang boleh jadi menghalang proses untuk menjadi orang Islam baik. Dan kalau ada di kalangan masyarakat golongan-golongan seperti ini, maka dia sebenarnya penghalang. Jadi kita kena belajar dia. Kalau kita nak jadi pemimpin, kena usaha, kena dengan alamat dia dan cara mengatasi dia supaya mereka jadi baik. Dan perkara dua, kita kena faham surah Taubah juga untuk membaiki diri kita sendiri. Takut kalau ada, mana aku tahu mana-mana ayat dalam ni memang kita dah. Jadi kita kata, ya Allah, sampai hari ini saya tidak mempunyai tulis lagi, dan bertaubat. Jadi hak kemarin kita baca, orang munafik ni dia duduk dalam agama Islam atas dasar nak habuai dunia. Sebab akhirat-akhirat itu tidak fikiran. Ini satu perkara. Hanya orang yang ada hubungan rapat sungguh dengan Quran sajalah ia ada fikir akhirat. Rapat sungguh, bukan rapat biasa.
Orang rapat sungguh dengan Al-Quran sajalah ia ada fikir akhirat. Faham macam mana beza rapat sungguh dengan rapat tidak sungguh? Rapat sungguh ni dia boleh royak dalam Quran kepada orang lain. Rapat tidak sungguh yang sekadar dengar. Kalau sekadar dengar memang tidak masuk makna akhirat. Dia kena royak. Kena royak seperti mana Quran royak ke dia. Maka bila royak pada orang lain benar dalam Quran ni, baru dia panggil rapat sungguh. Dan mereka biasa inilah orang-orang yang dikira mukmin yang sebenar. Duduk rapat dengan Quran, sebati dengan kehidupan Al-Quran, bahawa inilah mudah cara dalam agama Islam. Munafikin ni masuk dalam majlis Nabi, dalam hati dia tidak ada pun nak apa maksud daripada Al-Quran, nak kenal Allah, nak berbakti pada Allah, nak buat sesuatu supaya Allah redha, nak buat persiapan supaya jadi sempurna di akhirat, buat banyak bekal supaya kita pergi sana tidak akan menyesal. Tak ada dalam munafik, sebab dia fikir dunia saja. Dan kemarin kita baca, apabila Nabi bagi harta, suka hati. Apabila Nabi tidak bagi dia benci. Dia duk pahalnya setiap harta-harta siapa mari ni kena boleh ke dia sama. Kalau tak bagi tak boleh. Sebab bagi mereka ini agama Islam. Jadi kalau kita duduk tak boleh juga, apa sini? Ya. Mana duduk semuanya saf tamu, duduk sini sebenarnya nak tunggu beli benda. Ini bagi munafik. Kalau tidak dah apa sekali apa ni. Allah Taala ada ke ayat sebenarnya duit-duit, harta-harta yang diperolehi oleh Nabi daripada harta faid, daripada harta ghanimah, daripada zakat-zakat orang kaya dan sedekah-sedekah orang yang bertabarruk, sebenarnya ada kumpulan dia dah dalam kitab Quran. Kalau nak bagi kasih rata tak tidak tertuh harga tidak boleh. Ya. Sebab orang sudah ada dah pun nak bagi lagi ke dia, orang perlu bagi. Jadi Allah sebut sini ni, innamas sadaqatu lil fuqara. Lapai asnah, kita panggil lapai asnah zakat ni, ayat dia ayat 20. Dan asnah-asnah ni orang, semua ni orang kecuali fi sabilillah. Fi sabilillah orang juga, cuma dalam masa orang pun alat jatuh perang pun dia kira juga. Tak masuk masjid. Sebab masjid ni tepat. Masjid yang kena duit lain. Apabila kita boleh buat rumah, takkan tak boleh buat masjid. Mana gitu. Duit mana Ustaz? Duit mana Ustaz? Masjid. Duit ada mau buat rumah ha? Rumah demo boleh buat seperti masjid, rumah Allah seperti kampung tak boleh nak buat. Itu maksud. Makna kalau demo tak boleh buat rumah dia ni, tak apa tak buat masjid pun. Dengar pandai tak apa, Nabi pun tidak suruh mana masjid. Nah, kerak-kerak batai dalam kebunnya macam kita kerak-kerak batainya biar tarik tali rupanya jadi masjid, tak ada masalah. Itu asalnya. Dengan buat tempat semayang juga. Cuma saya nak semai kata, bila mu boleh buat rumah, takkan mu tak boleh rumah Allah. Kita ramah ni, rumah kamu surutin, mu boleh buat rumah Allah Ta'ala untuk 100 orang, 1000 orang, takkan tak boleh buat. Bahawa rumah Allah boleh pahala buat rumah kita, harus je lah. Lebih sikit dah sadar. Nabi kata, binaan ni kalau tidak ada faedah, memang dosa sama bila. Duit semua kalau infak ada pahala kecuali dua. Infak pada maksiat memang dosa, infak pada bangunan yang tidak ada faedah memang dosa. Tak boleh pahala. Jadi rumah kamu benarnya kalau lah tidak ada faedah memang kena dosa. Rumah Allah ni selama mana duduk situ boleh pahala sedekah jariah. Oleh kata tak sudah minta lah duit zakat. Sebab Nabi-Nabi gitu. Duit zakat untuk orang. Cuma dalam duit zakat untuk orang ni fi sabilillah saja dia ada soal lagi alat jatuh dan segala kelengkapan perang. Sebab apa? Sebab nak guna untuk sebab agama Islam. Kerana agama juga dia ni kena guna duit zakat. Nak beli tu, nak beli ni dalam kelengkapan kenderaan berbagai-bagai. Tujuannya fisabilillah ni supaya agama kita masuk makin berkembang lagi. Nak selamat manusia daripada neraka, nak masuk syurga belaka. Jadi guna duit untuk tujuan ni tak apalah. Jadi kelengkapan tentera juga boleh ambil dengan duit zakat. Sebab dia fisabilillah. Jadi Imam Syafi'i sendiri dalam kitab dia fisabilillah adalah untuk mujahidin. Ya. Sebab mereka suka rela berjihad untuk menegakkan agama berbanding dengan orang lain, tidak untuk agama. Apa duk bagi dia? Inilah golongan salah satu lapan yang mana pagi petang siang malam dia tokan nyawa untuk agama Islam. Kerja tak ada, maka bagilah zakat pada dia. Kita tak ada kerja dah, dia pergi buat kerja untuk sebab agama Islam, mempertahankan sempadan dengan Islam, duduk di perbatasan, bagi zakat pada dia. Jadi Imam Syafi'i dalam kitab dia berpendapat fi sabilillah adalah mujahidin.
Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu hanya akan diberi kepada fakir dan pada miskin. Dua golongan yang berlainan. Mana fakir ni teruk dah, miskin ni tahan sikit. Tapi semua tidak cukup. Wal 'amilin 'alaiha, dan orang yang buat urusan zakat. Pekerja-pekerja untuk kerja pegawai-pegawai yang dilatih oleh khalifah, oleh ketua, oleh pemimpin untuk buat urusan zakat. Sebab zakat ni tak sewinyaknya orang miskin, tak sewinyaknya orang kaya. Tak sewinyaknya orang miskin. Pergi carilah mana orang kaya, malu lagi muka berah lagi. Lepas tu duit kadang boleh, kadang tak boleh. Orang miskin ikut mana-mana pun dia duit rumah tu hina dah dia. Orang tak boleh memang hina. Duduk rumah orang miskin, duduk rumah, jangan pergi ke mana. Orang kaya jangan mari. Susah demo kerja demo. Allah adakan satu undang-undang, kerajaan kena latih orang kutik. Cari orang miskin mana-mana, cari orang kaya mana-mana, bagi tu. Dia ada ke tengah. Ni orang miskin tak tahu. Dia pegawai zakat. Kena soal dekat Allah Taala. Nah. Duit ambil ada, duit bagi tak tahu tepat. Tidak boleh. Sebab amil adalah orang yang bertanggungjawab nak tahu miskin. Payah apanya dalam hutan kampung banyak mana kita tahu. Kita boleh kenal seorang-seorang orang dalam hutan kampung kalau kita tak ada tujuan lain. Tapi kenapa tidak boleh kenal orang miskin? Kenapa tak boleh kenal miskin? Jadi apabila kita tahu orang miskin banyak ni, orang kaya banyak ni, kita buat kerja, ambil pada dia, bagi orang ni. Tidak kemudah. Orang kaya buat kerja dia. Ni kalaulah tak ada orang tengah, orang kaya kena kerja, taklah habis kerja dia. Pergi cari orang miskin, kadang ada orang miskin sungguh, kadang ada. Kadang ada kampung dia tak ada orang miskin pun duit banyak. 2-3-4 orang kaya sini, orang miskin tak ada mana. Kena kerja ke kampung lain. Masalah akan berlaku sekiranya tak ada amil. Oleh kerana itu Allah adakan golongan ni, wal 'amilin 'alaiha, golongan-golongan yang bertugas untuk urusan zakat, untuk memudahkan kerja-kerja pembahagian zakat. Dia pergi kutik cari pada orang kaya, dia kutik bagi pada miskin dan bagi pada dia. Cuma banyak mana nak bagi, banyak mana you nak guna. Nah, panah bagi tu. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang baru masuk Islam, telah putus dengan hubungan keluarga dia tak ada lagi cara-cara yang dulu, waris-waris putus getah habis, maka orang yang baru masuk Islam ni sangat-sangat berhajat pada bantuan. Maka ambil duit zakat bagi ke dia. Nanti dia ada kerja sendiri gapo semua sekali bereslah. Sebelum tu beri zakat kita dulu, beri dia. Supaya dia rasa kita masuk Islam pun seperti keluarga sendiri juga. Sini bantu, situ bantu, semua bantu. Ni hari ni kalau orang Islam, kalau orang Muslim, tak ada orang nak ambil dia. Pergi rumah tu, pergi rumah ni, pergi apa ni. Macam tak laku kata orang-orang mu'alaf masuk Islam ni. Sebab umat Islam tidak reti buat agama dia bukan beliau. Dan wafir riqab, orang yang akan dimerdekakan, orang yang akan dalam pembebasan untuk merdeka. Sebab orang bila jadi hamba ni, dia separuh manusia dia. Separuh manusia. Harta-harta pun tak boleh nak cari sendiri, harta-harta tak boleh milik sendiri. Jadi untuk memerdekakan mereka, kena bayar dengan duit zakat. Wal gharimin, dan mereka tertangguh hutang. Dengan syarat hutang itu hutang perkara yang harus. Hutang perkara harus, bukan perkara maksiat. Jadi ambillah duit, hilangkan hutang dia. Dan wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah Taala, dan kelengkapan untuk perang jalan Allah. Wa bani sabil, dan mereka-mereka yang bermusafir jauh daripada kawasan-kawasan dia. Duit ada kampung dia, duit ada kawasan-kawasan jauh pada tempat musafir. Golongan ini juga untuk supaya perjalanan dia sampai ke tempat, kalau dia putus bekal kena bagi daripada duit zakat. Fardhatan min Allah, undang-undang dan hukum yang fardu daripada Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi wahai orang munafik Madinah, bukanlah setiap duit sampai ke Madinah ni untuk kamu bukan. Dia ada giat dia tu. Kalau mu nak sendiri banyak, cari sendirilah. Kalau mari pada duit kerajaan ni, dia ada orang dia ada untuk dibahagi-bahagikan. Sebab orang munafikin kita perhatilah, mari masuk Islam kan nak dunia. Jadi jangan duk harap banyak. Kalau kita tak ada jenis tu, jangan duk haraplah. Wa minhumul ladzina yu'dhuna an-nabiy, di antara munafikin, mereka kerja dia menyakiti Nabi. Gelar dia panggil, gelar. Dalam bahasa daerah kita panggil gelar. Nak menyakiti.
Di antara dia gelar Nabi, wa yaquluna huwa udhun. Mereka kata Muhammad ini dengar belaka telinga dia. Tak ada nak risau, tak ada nak marah pun. Orang cakap gini dia dengar. Telinga menerima sahaja. Dengar saja, anggap saja. Okey saja, yes saja. Ini dia gelar kepada Nabi. Dia kata Muhammad ini uzun. Uzun maknanya telinganya sentiasa mendengar saja. Jawab, qul udhunu khairil lakum. Telinga yang mendengar pun untuk kebaikan kamu. Kalaulah dia dengar daripada kamu, dia hukum kamu, dia tak akan nyanyi balik kamu pula. Jadi dia dengar, dia lepas gitu saja. Dia tak bertindak. Jadi hanya mendengar segala-gala daripada orang, tidak buat tindakan balas ini, itu lebih baik untuk kamu. Yu'minu billah, dalam masa sama dia dengar ni pun dia bukan orang yang biasalah. Tak. Dia orang yang yakin kepada Allah. Kalau dia rasa benda ni ada hubungan dengan agama, dia akan cakap. Kalau tidak ada hubungan dengan agama, dia tidak cakap, dia diam saja. Dan wa yu'minu lil mu'minin, dia yakin pun untuk kebaikan mukmin. Dia beriman pada Allah dan dia beriman untuk kebaikan mukmin lain-lain. Banyak dia tengok orang mukmin yang biasa-biasa buat silap, dia diam gitu saja. Tanya dia nasihat, dia kukur marah-marah, dia ayat walaupun ada orang buat gitu-gitu. Dan dia suka kalaulah dia keluar daripada rumah dia, tak ada berita-berita mengupak, mengacung daripada orang kepada dia, takut hati dia sakit. Sebab dia tak suka dengar perkara-perkara ini. Sebab perkara-perkara buruk ini, dia ada ubat dia. Jangan beritahu penyakit, beritahu ubat banyak-banyak sikit. Jadi inilah uzunun lil mu'minin, yang yu'minu lil mu'minin. Dia yakin kepada Allah Ta'ala dan ikut syariat Allah Ta'ala untuk faedah mukmin juga. Wa rahmatul lil ladzina amanu minkum, dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman di kalangan kamu, tapi tidak rahmat kepada orang kafir, orang munafik. Tapi ingat, ini dunia. Nabi biasa saja, dia tidak akan hukum kadang-kadang. Tapi walladzina yuduna Rasulullah, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang memedihkan menanti mereka di akhirat. Akhirat memang tidak lepas. Dunia Nabi bebas, Nabi tidak kata apa. Lagi Allah Ta'ala sebut, yahlifuna billahi lakum liyadhukum. Mereka bersumpah dengan nama Allah depan kamu untuk menyenangkan hati kamu. Demi Allah saya tak payah, demi Allah saya pergi, demi Allah macam-macam, demi Allah. Tujuannya untuk supaya mukhatab depan ni nak senang hati. Sedangkan wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu. Sedangkan Allah dan Rasul lah yang sepatutnya mereka berusaha melahirkan keredaan daripada mereka berdua. Allah dan Rasul lah sepatutnya mereka berusaha meraih keredaan. In kanu mu'minin, sekiranya mereka benar-benar beriman. Allah Rasul tidak penting mana orang saja penting. Ini munafik. Takhwif ukhrawi, alam ya'lamu, sedangkan mereka mengetahui annahu man yuhadilillah, siapa-siapa sesungguhnya mereka yang menentang Allah wa rasulahu dan rasulnya. Seperti mana munafik ni buat, fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha, sesungguhnya baginya neraka jahanam kekal dalamnya apabila mati saja. Zalikal khizyul azim, itulah dia kehinaan yang sangat besar. Walaupun tindakan tidak boleh dibuat pada orang munafik kerana dia zahir Islam, tapi ingat mati saja kekal neraka. Jadi mana-mana munafik duduk depan majlis Nabi ini, ingat mana gitu. Dunia mungkin kita tak ada bukti dan tidak ada dalil yang boleh kita hukum, tapi kalaulah munafik gini keadaan dia menentang Allah dan Rasul, senyap-senyap mati kekal neraka. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum. Ini zajrun, teguran. Sangat bimbang orang munafik jika diturunkan ke atas mereka surah yang akan menceritakan kepada mereka apa sebenarnya ada dalam hati mereka. Yahzar mana sangat bimbang, rasa takut. Sebab turun surah ni, kalau Allah zahirkan dalam hati mereka, sudah qul istahzi'u. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi, nah, teruskanlah amalan mempersendah kamu itu. Teruskanlah amalan-amalan mengajak amalan-amalan mempersendah ke agama Islam itu. Innallaha mukhrijum ma tahdharun, sesungguhnya Allah tetap akan mengeluarkan kebimbangan yang kamu rasa dalam. Perasaan-perasaan duk bimbang tu Allah kata hai ke mana pun.
Hari ni tak lahir lagi, lama lahir. Jadi sifat-sifat kemunafikan ni dia nak tidak boleh. Nah. Seperti mana kita nak tahan angin keluar, payah. Dia lama-lama dia akan jadi masalah besar. Nak tahan kecing, jadi masalah besar. Dia ke mana bila cukup tarikh dia, cukup tempoh dia sejumlah banyak tu, dia akan meletup. Dia akan keluar. Jadi kamu nak sembunyi sifat-sifat nifak kamu, nanti dia terik walak, dia terik juga. Dia pecah teruk. Jadi Allah beritahu, innallaha mukhrijum ma tahdzarun, sesungguhnya Allah tak akan keluarkan apa yang kamu bimbang, sifat-sifat nifak kamu apabila cukup tahap dia akan meletup juga. Ayat 65 ni syikayah. Wala in sa'altahum, dan apabila kamu tanya mereka, bapa duduk kata gini, bapa duduk buat gitu, makna zahirnya macam mempersenda-senda ke agama ni, bapa duduk gini ya, bapa duduk bakatnya, bapa duduk hehnya, makna gitu. La yaqulu, dia akan jawab mudah-mudah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya berseloroh saja, main-main saja. Tidak, sebentar ni kita berseloroh saja, kita main-main saja, gogor saja. Allah jawab, qul, kata kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtazi'un. Beritahu kepada mereka, adakah terhadap Allah, terhadap ayat Allah, terhadap Rasulullah, kamu ingin mempersenda dan main-main bergurau? Dia bergurau ni tepat-tepat juga, bagai-bagai juga, benda-benda juga. Allah Rasul ni benda tak boleh bergurau, benda kufur ni. Mana lagi? Apabila diberitahu gitu, mereka datang minta maaf. Beritahu kepada mereka, la ta'tadiru, tidak perlu minta maaf lah. Qad kafartum ba'da imanikum. Sini pun kena tengok terjemahan. Kamu telah zahir kufur selepas kamu telah zahir keimanan sebelum ini. Sebab ia tidak pernah beriman buat munafik. Jangan kita cuma kata belum ni beriman, tak jadi munafik pula. Ni munafik. Kamu tak perlulah minta maaf, tak perlu berdalih lah. Qad kafartum, kamu sesungguhnya telah zahirkan kufur ba'da imanikum, setelah kamu zahirkan sebelum ini iman. Selama ni duduk zahir macam orang Islam, tapi apabila berlakunya persenaan, apabila kata ini kufur ni, kita gurau ya. Mana selama ni tidak bergurau, hari ni bergurau, nampak sangat jalur, masalah gitu. Jadi kamu tidak perlu berdalih lah, sesungguhnya telah kamu zahirkan kekufuran, setelah sekian lama kamu telah sembunyikan keimanan. Kamu telah zahirkan keimanan, kamu telah zahirkan keimanan selama mana tu, pada hari ni zahirlah kufur. Sebab kufur itu adalah hati dia tidak mau berubah-ubah. In na'fu an ta'ifatin minkum, sekiranya kami memaafi satu puak daripada kamu, kami tetap akan hukum satu puak lain daripada kamu. Kami maaf ni apabila ada umat Islam, apabila ada orang munafik dalam majlis Nabi, dia insaf, dia sedar, dan ini sebenarnya berlaku. Sekiranya kami memaafi satu puak di kalangan kamu dengan sebab dia bertaubat dan jadi mukmin sebenar, tinggal munafik, tapi kami tetap akan azab juga di antara mereka tu, kerana mereka kekal dengan munafik. Kerana mujrimin, kerana mereka adalah golongan yang sangat bersalah. Sangat bersalah sini adalah kerana salah satu dalam hati dia tu ada sifat nifak. Dengan sebab tu dia tidak beriman. Ayat 67, dia ada dua jenis ayat, sifat dan perwatakan munafik. Jangan duk ada dalam diri seorang. Nak cari munafik dua sifat ni ya. Kalau terbiak dia begini, munafik lah dia. Laki puan. Al-munafiqun wal-munafiqat, munafik lelaki dan wanita, ba'duhum min ba'd. Setengah mereka sejenis dengan setengah yang lain, sifat suka. Setengah mereka sejenis daripada yang lain kerana sifat suka. Dalam tafsir sebut, sifat mereka sama saja. Tidak kata munafik tina lain sifat dia, laki-laki lain tidak, sama saja. Apabila munafik sifat suka, yakni ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Hidup benda munkar, mati benda ma'ruf. Sebab suruh-suruh ni tidak maksud hidup. Amru ma'ruf ni dia bukan buat sekali, dia kena buat sampai mati. Maknanya lagi kita hidup ma'ruf, lagi tu kena suruh. Maknanya hidup teng. Cegah muka kita juga, cegah muka bukan sehari ni ya.
Kita cegah dalam muka bila? 3 tahun dulu. Padahal ni saja. Tidak. Cegah muka mana sebab mati muka tu. Kalau lagi tak mati muka tu kena cegah. Sebab maksud cegah ni mana matikan dia. Sebab kita kadang-kadang buat alasan, kita kata dah dia. Padahal dia dengar tu sekali kau, sekali pandai apa tidak pandai. Sebab cegah muka dan amar ma'ruf ni sampai mati. Kita kata pandai cukup itu kita. Quran nak begini, nak hidup dia panggil. Ya'muruna bil ma'ruf. Jadi munafik ni ya'muruna bil munkar. Hidup benda munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, mati benda ma'ruf. Pijak dia. Kalau benda munkar ia nak pakat berhidup. Makna mereka menyuruh perkara munkar dan mereka mencegah perkara ma'ruf. Itu bahasa terjemahan. Maksudnya berhidup dan mati. Jadi tanya masing-masing. Kalau bunyi benda-benda wasiat, bunyi benda-benda bid'ah, bergaduh. Bergaduh daerah kita, bukan bergocor. Mana sungguh. Cepat-cepat. Ini bahaya. Ini alamat munafik. Sebab 2 alamat ni dalam Quran. Tak ada kata mana ni, tak molek ni, dah bukan agama ni. Kena ada begitu. Contoh, wa yaqbiduna aydiyahum. 3 sifat. Pertama, menghidupkan munkar, mematikan ma'ruf, dan wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangan mereka daripada infak harta untuk agama. Maknanya daripada diri mereka tak ada lah bunyi-bunyi boleh keluar duit untuk agama. Tapi kalau untuk dia sendiri memang contoh boleh habis. Untuk nafsu dia habis benar boleh. Tapi untuk agama memang tidak ada. Zaman kita lah ni jenis challenge jalan ke depan hari Jumaat. Dia tak sepatut kena tu. Tak sepatut kalau tunjuk dalam TV atas kau luar negara kan Allah Islam minta dekah dalam masjid. Sungguh. Tak sepatut sebenarnya. Sebab apa tanya lu apa nak bayar bil elektrik? Sutir masjid ni tak ada orang nak bayar bil elektrik. Soalan ni. Lepas masuk 2 kali kedai kopi semesti masjid tu elektrik. Benar. Ni apabila lalu waktu jalan ke depan tu. Tolak-tolak lagi. Sekali-sekali boleh nak uji. Teruk yang teramak umat Islam. Sebab apa? Sebab akan jadi masjid. Kalau jadi hak dia berpuluh-puluh ya dia duit apa? Tuan-tuan kena fikir. Ini adalah sifat munafik. Sifat munafik. Yaqbiduna aydiyahum. Mereka menggenggam tangan mereka untuk agama. Kalau untuk dunia, untuk nafsu, mereka tak genggam, mereka buka 2 tangan. Tak, contohnya guru kita kata satu orang masuk kedai, kita kira belakang kedai tu. Tak sudah bayar lah sebab orang masuk kedai orang ada duit. Ialah tak ada duit tak masuk kedai malu free ya, masuk kedai tak ada duit ni. Jadi kita bayar belakang kedai. Contohnya, tidak patut ambil duit yang nak bayar kedai tu gibuh dari tabung masjid untuk bayar bil elektrik. Dah suruh murah sangat lah. Sebab tu nak sungguh ya. Orang nak guna air, orang nak guna bil elektrik, orang nak macam-macam. Sebab masjid ni tempat orang tahu siap sini. Jadi kalau kita letak situ memang insya-Allah akan jadi khairah. Duk bagi orang kaya belakang dah ni. Nak nama dia tu okey nak kalau masuk memang dia belakang. Agak dia rugi apa? Duit habis, nama pun tak lihat. Sifat munafikin. Yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangan mereka daripada benda-benda pahala. Benda-benda ada kebajikan. Memang hati dia tidak nampak. Nasullaha fanasiyahum. Yang keempat, mereka lupa pada Allah. Mana lupa mentauhidkan Allah. Allah lupa untuk hukum, untuk balas pada mereka, redha. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah. Lupa untuk mentauhidkan Allah. Lupa untuk mentaati Allah. Lupa untuk mengetahui apa tuntutan Allah. Lalu Allah lupa dengan mana Allah Ta'ala biarkan mereka diazab. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya golongan munafik ada golongan yang fasikun, yang keluar daripada ketaatan. Sekiranya kalau ada sifat ni, Allah beritahu wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffar. Allah janjikan kepada golongan munafikin lelaki dan wanita dan orang kafir yang zahir-zahir Islam. Hak ni munafikin ni zahir-zahir Islam. Hak kafir ni zahir-zahir kufur. Munafikin laki-laki wanita ni dia zahir ke Islam tapi dia munafik. Wal kuffar dan orang yang zahir-zahir kafir.
kami janjikan kepada mereka neraka jahannam, api neraka jahannam. Khalidina fiha, berkekal mereka dalamnya bila masuk. Hiya hasbuhum, neraka jahannam dah cukup untuk mereka, tidak perlu benda lain lagi. Wala'anahumullah, dan Allah laknat mereka, jauhkan daripada mereka daripada rahmat. Walahum azabun muqim, bagi mereka itu azab yang berkekalan, ia tidak ada penghujung. Semoga Allah lindungi kita semua. Allah Ta'ala beritahu, kalladzina min qablikum, kamu orang kafir zaman ini sama seperti orang kafir sebelum kamu ini. Orang kafir sebelum ini kanu asyadda minkum quwwatan wa aktsara amwala, mereka dahulu lebih hebat daripada kamu tubuh badan, lebih banyak berbanding daripada kamu harta benda, wa auladan, dan juga anak pengikut. Fastamta'u bi khalaqihim, mereka telah berseronok dengan bahagian-bahagian hidup mereka dan kadang-kadang hidup mereka. Fastamta'tum bi khalaqikum, kamu juga telah berseronok dengan bahagian-bahagian dunia kamu dan kenikmatan yang ada pada kamu. Wa khuttum kalladhi khadu, dan kamu telah menolak dengan kata-kata kamu akan agama, seperti mana mereka telah menolak dengan perkataan mereka akan agama. Sebab khawd ini perkataan Allah guna untuk orang bercakap perkara-perkara yang menentang agama. Jadi kamu juga telah bercakap menentang agama seperti mana mereka telah bercakap menentang agama. Apabila serupa, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka bersifat seperti itu, gugurlah segala amalan-amalan baik mereka semasa di dunia ini, iaitu Allah Ta'ala tidak kira pahala dan tidak dikira sah. Wal akhirah, dan amal mereka tidak akan diberi pulangan kecuali api neraka. Dua-dua rugi. Apa amalan baik mereka? Buat baik pada ibu bapa, hubungi silaturahim, bagi derma, bagi khairat macam-macam. Wa ulaika humul khasirun, mereka itulah golongan yang betul-betul rugi kerana tidak ada lagi peluang kedua untuk mereka buat baik. Apabila jenis hukum yang kekal dan neraka, maka betul-betul rugi. Ayat 70 takhwif duniawi, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim, belum sampai kepada mereka, belum sampaikah kepada mereka berita orang-orang kafir sebelum mereka, supaya mereka fikir kalau perangai serupa takkan hukum yang lain. Memang serupa, iaitu kaum Nuh, kaum Nuh wa 'ad wa Thamud, kaum Nabi Nuh, kaum 'ad dan kaum Samud, wa kaum Ibrahim, dan kaum Ibrahim di Iraq, wa ashabi Madian, dan penduduk daerah Madian, kaum Nabi Syuaib, wal mu'tafikat, dan negara yang telah diterbalikkan, telah menjadi air, itu kaum Nabi Lut. Jadi wahai orang Mekah, tidak sampaikan berita-berita ni pada tengok lemo. Perkara sama ya, Nabi ada lawan, itu saja. Ini Nabi ada zaman kamu lawan. Atatuhum rusuluhum bil bayinat, datang kepada mereka rasul-rasul masing-masing di zaman masing-masing dengan dalil dan bukti, bukan tangan kosong. Tapi fama kana Allahu liyadhlimahum, Allah Taala nak beritahu sini, semua majoriti hancur, sedikit saja yang beriman, semua majoriti kekal dan neraka, sedikit saja masuk syurga. Tapi fama kana Allahu liyadhlimahum, Allah Taala sebenarnya tidak menzalimi mereka, sekalipun majoriti masuk neraka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tapi mereka menzalimi diri mereka sedikit, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi dalam ayat Quran mana-mana pun majoriti memang golongan-golongan yang tidak selamat, dan minoriti saja golongan-golongan yang selamat. Ayat 21 berlawanan dengan munafik. Sebab kita apabila kita dengar munafik, kita rasa ya Allah, janganlah kami munafik. Kalau beginilah perangai dia, kami bertaubatlah. Lepas tu nak jadi orang mana? Orang mukmin sebenar. Orang mukmin sebenar ni ayat 21 tafsir dia panggil. Wal mu'minuna wal mu'minat, mukmin lelaki dan mukmin wanita, ba'dhum awliya'u ba'd, mereka akan kongsi dalam menegakkan agama satu sama lain. Awliya ni saling tolong menolong. Bukan kata suami saja agama, perempuan tidak. Kalau tidak memang bukan isteri saja agama, suami tidak. Sokong menyokong, tolong menolong dalam agama. Awliya sini. Untuk munafik min dia sebut perangai. Sini awliya, tolong menolong, rakan kongsi dalam menghidupkan agama. Apa hak dia buat? Hak dia buat bercanggah dengan munafik buat. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka adalah golongan yang akan berhidup benda ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar,
Yang kedua, golongan mereka ni akan memadamkan, menghilangkan perkara-perkara munkar. Sabit saja muka, macam mana pisah nak jadi tak ada. Nampak saja muka, macam mana kita nak hilangkan. Ini cegah muka. Wa yuqimuna salat, dan mereka mendirikan solat. Wa yutuna zakat, dan mereka menunaikan zakat. Mana sebut kasar-kasar, sifat-sifat kasar, ya besar-besar. Lepas tu hak lain-lain, wa yuti'una Allah wa rasulahu, dan mereka sentiasa mentaati Allah dan Rasul. Masuk belaka. Cuma garis panduan kasar, nak hidup agama, nak matikan benda-benda yang neraka, dirikan salah hubungan dengan Allah, tunaikan zakat hubungan dengan hamba Allah jadi baik. Lepas tu segala syariat. Asal ada perintah Allah dan sunnah Rasul, nak buat belaka. Yuti'una Allah wa rasulahu. Jika ada sifat ni, ulaika, mereka bersifat seperti tadi, saya rahamuhumullah, Allah tentu akan bagi rahmat pada dia. Sebab ada perkata sin, dipanggil litakid. Minta ada saja sifat ni pada mereka, Allah tentu akan bagi rahmat pada mereka. Maknanya kalau ada sifat ni, berarti Allah nak bagi rahmat. Sekiranya tak ada, sekiranya tidak ada daripada Allah Ta'ala iradah rahmat, Allah Ta'ala tauhid mula lagi sifat-sifat ni, takkid bagi rahmat. Maknanya pasti Allah akan bagi rahmat, dan rahmatlah kunci syurga. Amal ni derajat, bagian nak masuk dalam tak nak kunci. Nah, derajat tu lepas masuk dulu, masuk dalam syurga baru dapat derajat tu apa. Awak pilih mana? Saya pilih ni. Tengok orangnya pilih ni mau. Awak pilih mana? Pilih ni. Okey sikit. Tapi nak masuk dalam tu, itu rahmat. Derajat dalam syurga ikut amal-amal masing-masing lah. Amal masing-masing. Jadi Allah Ta'ala pasti akan beri pada mereka rahmat. Ini kunci syurga. Inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua. Amin. Rahmat tu apa dia? Ini huraya bagi rahmat. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat, Allah janji kepada mukmin lelaki dan mukmin wanita, jannatin, iaitu kebun-kebun syurga, tajri min tahtiha al-anharu, mengalir di bawah istana dan pokok-pokok kayu syurga, anak-anak sungai, khalidina fiha, kekalah mereka di dalamnya apabila masuk. Wa masakin thayyibah, dan istana-istana yang cukup-cukup indah dan baik, fi jannati adnin, dalam kebun-kebun syurga adni. Itu nikmat jasmani, rahmat Allah. Nikmat rohani pula, waridwanu minallahi akbar, redha Allah daripada Allah kepada mereka itu lebih besar, lebih agung daripada segala-gala nikmat lain. Redha Allah Ta'ala. Zalika huwal fawzul azim, itulah dia pencapaian kejayaan yang sangat besar apabila boleh kepada seseorang. Semoga Allah Ta'ala bagi kita semua, amin. Oleh kerana itu di atas dunia kena berjuang, kena berusaha, tidak boleh duduk saja. Sebab orang berjuang saja diberi syurga, orang tidak berjuang tidak ada tempat dalam syurga, dalam Quran. Oleh kerana itu ini targhib pada jihad. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufar wal munafiqin. Jadi selama mana kamu duduk atas dunia, kamu naklah berjihad, yakni berjuang terhadap orang kafir dengan pedang, terhadap orang munafikin dengan lisan, dengan lidah. Itu saja beza. Kamu naklah berjuang dengan orang kafir, akhirnya dengan pedang lah, dan orang munafik dengan lisan, dengan lidah. Yani jahidil kufar bis sinani wal munafikin bil lisani. Ya, ada bahasa Arab lah betul. Berjuanglah kamu terhadap orang kafir dengan cara sebar tauhid kepada mereka. Sekiranya mereka tidak lawan, tak apalah, dia nak bayar cukai tahun ni, bereslah. Tapi kalau nak dia lawan, maka terpaksa kamu buka pedang lah. Kalau gitu kena berlawan. Dan wal munafikin, golongan munafikin yang duduk dalam agama Islam ni, kena berjuang mengajar Quran pada mereka, kena berjuang mengajar sunnah dan hadis Nabi pada mereka, kena berjuang mengajar cara-cara macam mana orang-orang yang telah berjaya, yang ada jaminan dalam Quran, itu para sahabat Nabi kepada mereka. Tiga perkara berjuang. Rakyat tentang Quran, yang mana kebanyakannya hal akidah. Rakyat tentang sunnah, yang kebanyakannya hal cara-cara taat. Dan rakyat tentang sahabat Nabi, kerana inilah golongan yang terpilih untuk dibandingkan dengan kita, dia serupa atau tidak serupa. Jadi ini berjuang dengan orang munafik. Lepas tu waghluz alaihi, berkerahlah kata mereka. Yani waghluz alaihim,
layanilah mereka dengan keras. Layanilah mereka dengan keras, dengan tegas. Dengan keras dan tegas. Sebab apa? Itulah sepatutnya dia duduk atas dunia. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka sebenarnya kalau mati di tempat neraka jahannam. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembalian neraka jahannam. Sebab jihad dengan mereka ini, yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan sebut nama Allah. Ma qalu, mereka tidak mengatakan kata-kata kufur. Sebab kita nak tahu nafik ni kerana dia kecek lah. Kalau dia tidak jaga, dia tidak tunjuk perwatakan munafik, siapa nak cek? Tidak ada ucap pun. Jadi munafik ni, ia sampai tahap kita kata dia akan meletup. Apabila sampai tahap dia turik nak, dia akan pecah. Jadi kok mana ke tubik kok lidah dia, benda-benda yang menyebabkan alamat munafik akan lahir daripada perangai-perangai zahir dia, perbuatan munafik. Jadi apabila zahir, kita pun tanya, apa ni? Ini syirik ni, perkataan ni, ini kufur ni. Dia bersumpah dengan nama Allah, ma qalu, mereka tidak kata. Cuma asbab nuzul dalam ayat ni, pernah mereka ni buat keputusan nak bunuh Nabi. Jadi keluar perkataan nak Allah pada Nabi, sembunyi-sembunyi lama-lama. Ada juga tubik nak bunuh Nabi, terkeluar pada lidah mereka. Tak ada selama kena kata nak ikut Nabi, dia tak lihat, dia akan jadi perasaan tubik juga perkataan. Ini munafik. Duduk jaga-jaga sampai bila? Dia keluar. Jadi apabila ada terbit pada lidah mereka nak bunuh Nabi, maka para sahabat kata, Masya Allah, kamu ni mumi apa ni? Lalu apabila bawa depan Nabi, mereka bersumpah dengan nama Allah, tidak kata. Sebab kalau dia ikrar, pancung, dia kena murtad. Kalau tidak sumpah kan, murtad, kena pancung kau. Walaqad qalu kalimatal, Allah kata, sesungguhnya mereka kata pun kalimah kufur itu. Sesungguhnya mereka telah sebut pun kalimah kufur itu. Wa kafaru ba'da islamihim, mereka telah zahirkan kufur setelah mana mereka zahirkan Islam. Ini pun terjemah kita juga. Kalau tidak silap terjemah kita. Mereka telah zahir kufur dengan sebab kalimah tu selepas mereka zahirkan Islam. Wa hammu bima lam yanalu, mereka berkeinginan, sangat berkeinginan perkara-perkara yang mereka tidak mungkin boleh capai. Kenapa begitu sekali mereka buat? Siapa Nabi bunuh, wa ma naqamu, mereka tidak menentang dan mencela, illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadli, melainkan kerana Allah dan Rasul memberi kesenangan kepada kamu daripada kurniaannya. Mereka tidak menentang melainkan kerana Allah bagi kelebihan pada orang Islam. Makna mereka tidak puas hati benda yang baik, bukan tidak puas hati benda buruk, benda mereka tidak puas hati dengan benda yang baik. Kerana umat Islam, ia telah diberi sifat baik, ia telah diberi kebolehan untuk buat satu amalan untuk dapat syurga. Dengan sebab itulah mereka menentang, bukan kerana kesalahan. Mana orang munafik lawan Islam atas rasa Islam baik, yang tak sepatut berlaku. Itu maksud dalam ayat ini. Fa in yatubu, sekiranya mereka sanggup bertaubat ketika ini pun, yaku khairan lahum, taubat itulah lebih baik bagi mereka sebelum mati. Peluang masih ada. Tapi wa in yatawallau, sekiranya mereka berpaling daripada taubat, masih lagi, yu'adzibhumullahu azaban alima, Allah pasti akan mengazabkan mereka azab yang memedihkan, fi dunya wal akhirah, di dunia ini dan di akhirat nanti. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi mereka di bumi ini sebagai pelindung dan sebagai pembantu. Mana di dunia ni tak ada pelindung, akhirat lebih-lebih lagi. Golongan kelima munafik. Mana sungguh golongan dia. Wa minhum man ahadallah, ada di antara munafik ini ada orang yang berjanji atas nama Allah. Lain atana min fadlihi, sekiranya Allah bagi kepada kami harta, lanasaddaqan, kami akan bagi sedekah. Wala nakunanna minas salihin, kami akan jadi orang saleh, akan berubah perangai. Falamma atahum min fadlihi, apabila Allah bagi sungguh pada mereka daripada kurniaan harta, bakhilu bihi, mereka kedekut balik. Wa tawallaw hum muridu, mereka berpaling daripada taat. Keadaan mereka terus-menerus menentang dan degil untuk melakukan kebaikan. Ini pun kadang-kadang ada dalam masyarakat kita ni. Jangan sebut mulut gaduh-gaduh, kalau tidak buat bahaya dia.
Sebab ini merupakan lafaz-lafaz munafikin. Memang seseorang itu dia tidak munafik, tapi apabila dia sebut mulut, kifarat dia kena wayah. Mana gitu. Biasa orang dia celupa kecakapan. Apabila ada sungguh dia tak buat, dia tahu itu hukum. Tuhan adakah hijab bagi dia tentang agama? Akan hilang hijab ini dengan bertaubat dan buat balik benda dia sebut mulut. Itu saja. Sungguh ada berlaku dalam masyarakat kita, dia tidak munafik tapi tiru perkataan munafik. Kalau ada saya buat, kalau ada saya buat, ada sungguh tak buat, munafiklah jadi. Tapi bukan hati munafik. Perbuatan, perkataan munafik ni tiru pun tidak boleh. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak suka kepada perkataan ini, kita tiru dia, boleh jadi Allah Ta'ala menteri hati. Boleh jadi Allah Ta'ala tidak bagi lagi perkara itu. Dan kau yang tidak patut akan berlaku. Jadi oleh kerana itu, ini walaupun asalnya untuk orang munafikin, tapi sifat-sifat ini tidak patut ada pada kita. Macam mana nak menyelamatkan keadaan? InsyaAllah, kena kata gitu. Sekiranya dimudahkan kepada saya, kena wajib tapih cakap. Jangan kata tidak bertapih. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala mudahkan saya akan buat gini. Jadi berlapik gitu tu tidak suka sangat munafik. Tak apa kalau kata saya, kalau boleh saya nak masjid rutin. Lepas tu boleh juga masjid rutin. Tak ada apa. Nah, ini sebenarnya. Tapi manusia kadang-kadang masa boleh tu syaitan mari kumung buat dia. Ada kerja lain lagi ni, ada kerja lain lagi. Lepas tu hak kita sebut mulut tu, memang duit ni untuk tu dah ni. Jadi apabila bisikan syaitan kita boleh kontrol, kita tengok kita lupa dah, maka kita tak abai. Allah pun caklah kamu bohong dengan Allah Ta'ala. Dan ini biasa berlaku dalam masyarakat jahil lah. Orang alim tidak berlaku, dia cermat. Jadi kita kena tahu juga, ini salah satu perkara kita kena bandingkan dengan kita, dan untuk sebagai pedoman supaya kita sendiri dapat perbaiki. Jadi mereka kedekut dengan sebab tu siapa? Mana dengan pemberian Allah Ta'ala yang mereka janji itu, mereka kedekut. Wa tawallahum mu'ridun. Lalu kesan daripada tu fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah akan bagi pada mereka sifat nifak baru pula. Kalau munafik ia sifat baru, tapi kalau kita tidak munafik, takut Tuhan bagi sifat munafik. Dia dalam Quran lagu ni kaedah dia. Lalu Allah Ta'ala hukumnya, Allah Ta'ala susulkan ke dalam hati mereka sifat munafik. Sampai bila ni? Ila yaumi yalqawnahu, sehingga hari mereka jumpa dengan Allah keadaan munafik, tidak timur bertaubat mereka. Sebab bima akhlafullaha ma wa'adu, sebab mereka telah mungkir kepada Allah apa yang mereka telah berjanji. Wa bima kanu yakdzimun, dengan sebab mereka berbohong kepada Allah Taala. Jadi kalaulah kita tiru, ini natijah dia boleh jadi. Jadi minta Allah lindungi kita semua. Jadi jangan gaduh cakap kau perkara yang kita dah satu hari kita tidak mampu. Azam adalah perkara baik. Nak buat benda baik itu kena ada. Takut nak benda baik itu munafik juga. Nak buat baik kena ada. Tapi apabila kalimah tu berbentuk janji, kita kena tepati sebab atas nama Allah. Kalau tidak, ini adalah dia panggil munafik bahagian kelima. Takhwif ukhrawi ayat 78. Alam ya'lamu, tidakkah mereka tahu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dalam hati mereka dan bisikan mereka. Dan Allah tak boleh susut. Kita ada sebut mulut dulu, tapi orang tak tahu belakang ni. Orang memang tak tahu belakang Allah Ta'ala. Kita bukan nak untuk orang. Kita kena memastikan apa yang kita janji dengan Allah tu, kita kena buktikan. Anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui rahsia hati mereka dan bisikan mereka. Wa anna Allah allamul ghuyub. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala yang gaib bagi manusia. 79. Munafik lain pula. Alladzina yalmizuna almuttawwi'ina minal mu'minina fi shadaqah. Orang-orang yang suka mencela golongan-golongan mukmin yang memberi pemberian secara sukarela fi shadaqah, dalam zakat dan sedekah. Lagu mana? Oh, tu tak ikhlas tu. Perkataan ni jangan sebut, ini munafiki. Walaupun berbentuk sindiran. Oh, tak ikhlas tu, hajau lagu tu. Ikhlas ni hati dia, bukan kita. Perkataan kita ni baru sebut sebagai munafik. Jadi tidak boleh. Sebab mencela orang yang buat baik adalah munafik.
Sedangkan kita bukan ramai sebab jahil bahasanya. Apa ngaji dah gini ni panggil pergi pula. Jadi biasa-biasa dalam masyarakat kita ni maklumat tidak sampai ke dia. Dia juga main gitu. Lafal-lafal munafikin biasa diguna dalam zaman Nabi dulu, dia tu guna main gitu sebab dia tak tahu. Bimbang. Sebab kekal dan neraka ni dengan sebab jahil pun ada, kekal dan neraka dengan sebab degil pun ada. Jangan kata degil saja, jahil pun ada juga. Jadi mereka mencela mukmin yang memberi sedekah dengan mengatakan itu semua riak, nak menunjuk-nunjuk macam-macam. Apa yang ada dalam di sini ada hadis-hadis banyak sekali yang mana berlaku pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi dengan munafikin. Begitu juga walladzina la yajiduna illa juhdahum. Mereka juga mencela orang-orang mukmin yang tidak ada untuk diinfakkan kecuali semampu mereka. Fa yasharuna minhum. Golongan munafik ini memperlekehkan juga, mempermain-mainkan kepada pemberian orang yang Allah kadar, yang mampuskan aku ya. Dulu zaman Nabi pada perang Tabuk, apabila ditanya saya nak semai banyak mana? Separuh, atau perempat, atau bertiga. Nak semai lagi banyak. Munafik kata tu menunjuklah kau tu tak kejayaan, menunjuklah nak kata dia ni kaya. Ada satu orang sahabat kerja orang Yahudi panggil dia, saya malah boleh banyak mana, tak boleh cekak ukhma. Kau mari cekak ukhma ya Allah, ini pun hak saya juga. Allah tak saya banyak ni. Balik makan rumah lah demo. Dua-dua gulungnya orang munafik kejap-kejap seperti mana kejayaan mulut dia, tidak nak cari pahala. Orang buat baik pun dia kata, orang buat baik sikit pun dia kata. Jadi mengata-ngata ni jangan ajar pada lidah kita. Kita mulut kita bukan untuk amalan neraka, kita kena ajar mulut kita buat amalan syurga. Jadi hindari mulut kita, jangan celupa percakapan ni seperti munafik. Takut Allah Ta'ala akhir-akhir lama-lama jadi menebar sifat-sifat yang tidak baik, sehingga Allah Ta'ala kata kalau kena sangat sifat ni Allah ambil akal gitu kan. Dulu untuk orang munafik, dari bila kamu duduk cakap acak-acak kali, ambil sifat ni kamu salah gitu. Kita bimbang gitu. Sakhirallahu minhum. Tengok Allah balas. Allah Ta'ala akan balas perkataan mempersendakan daripada mereka itu. Sakhirallahu Allah balas. Allah mempersendakan mereka, iaitu Allah Ta'ala kekalkan dalam hati mereka itu nifak. Maka bila kekal sifat menifak, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang memedihkan. Jadi wahai Muhammad, inilah golongan-golongan yang ada dalam masyarakat dekat kamu, duduk sekali dengan umat Islam yang biasa-biasa, yang kamu tidak cam, dia tidak kenal. Seandainya Allah Ta'ala tidak zahirkan surah Taubah ini. Jadi orang seperti ini, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu sendiri minta ampun pada mereka, atau kamu tidak minta ampun pada mereka. Dan kamu ni Nabi akhir zaman, Nabi paling besar. Tapi in tastaghfir lahum 70 marrah, sekiranya kamu minta ampun untuk mereka 70 kali sekalipun, falan yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan ampun mereka. Walaupun hujung minta ampun tu besar-besar tu guru. Tengok, nak beritahu pada kita, tidak ada arti sekiranya orang itu degil, doa siapa-siapa pun tidak laku. Kita kadang-kadang masyarakat kita sendiri tak minta maaf, nak suruh orang minta maaf. Orang tak salah apa nah, kita tak minta maaf, macam seperti munafikin. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kamu minta ampun pada mereka atau tidak minta ampun. Nak minta ampun beratus-ratus kali pun, sini dia panggil sabi'in li taksir, dia panggil 70 sebut saja, maknanya banyak mana sekalipun Allah tetap tak akan keampunan kerana mereka tidak ingin minta ampun. Alik kita saja mengada-ngada minta ampun. Jadi nak beritahu pada kita, tunggu sebesar Nabi Muhammad SAW pun Allah tidak akan bagi ampun. Sebab tu yang dia sendiri tu Allah tidak kena ke dia. Zalika bi annahu, sebabnya apa? Ya demikian tidak boleh diampuni dosa walaupun Nabi Muhammad SAW minta ampun, bi annahum kafaru billahi wa rasulihi, dengan sebab akidah mereka kufur pada Allah dan Rasul. Dalam mereka, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Ta'ala tidak akan bagi pimpinan hidayah kepada kaum yang fasik. Semoga Allah lindungi kita. Ayat 21, zajrun pada munafikin yang tidak menyertai jihad. Dia dalam surah Taubah ni sifat jihad dan sifat infak. Ia menyebabkan alamat-alamat ketara dan zahir tentang munafik. Nak selamat seseorang itu dari munafik, dia kena berjihad, dia kena infak. InsyaAllah dia akan selamat. Jadi ini sifat jihad pula. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafan Rasulillah. Sangat gembira golongan-golongan yang tertinggal di belakang duduk di rumah selepas pemergian Rasulullah untuk berjihad.
rasa gembira sungguh golongan-golongan yang tertinggal di belakang, duduk di rumah. Maka di mana qu'ud sini. Dengan sebab mereka duduk selepas pemergian Nabi untuk keluar berjihad. Dia suka tak duduk dengan Nabi. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Sebabnya ialah mereka tidak suka berjihad dengan harta dan diri di jalan Allah. Dengan sebab tidak suka berjihadlah apabila orang pergi berjihad dia segembira. Lebih lagi suasana tidak mengizinkan. Suasana tidak mengizinkan. Wa qalu, mereka berkata, la tanfiru fil harb, jangan keluar pada musim panas. Seperti mana kita baca kemarin, dia ada 4 perkara kan? Tak. Perang Tabuk ni adalah perang terakhir. Sebelum ni perang mana-mana pun Nabi bagi orang pergi separuh, duduk separuh. Ini saja peperangan Nabi kata kena sunggi belakang. An-Nafrul Am kita dah sebut kemarin. Jadi 4 perkara tu. Jauh, panas, musuh ramai, dan masa yang sama mereka bekerja nak memungut hasil-hasil buah kurma yang masuk ranum. Jadi apabila salah satu perkara panas, mereka kata janganlah keluar di jalan Allah musim panas ni. Biar sejuk-sejuk. Allah adakan daripada kudrat dia. Ini takwin ni panas sejuk ni. Oleh kerana musuh nak perang musim panas, kita bersedia musim panas. Orang musuh nak bersedia perang musim panas 200,000. Kita orang Islam tak bersedia. Kata berjual sangat. Orang kafir tu dia tak ada Tuhan dalam hati dia, dia ada makhluk. Tapi dia boleh mari nak perang dengan Islam dalam musim panas. Kita yang ada Allah dan Rasul ni tidak ingin keluar. Di mana kita? Nah, lainlah dia kata kalau kita nak perang kita pergi musim sejuk mana ya? Maka orang Islam kata tak apa, atas demo lah. Nah, kalau musim panas, musim sejuk. Ni dia berani nak pergi perang musim panas, kita orang Islam tak usah perang musim sejuk. Sebab perang-perang ni mana halal mereka datang. Dia nak mari musim panas, kita halal musim panas. Dia nak mari musim sejuk, kita halal musim sejuk. Jadi munafik ini dia tidak nampak belakang ni. Mereka kata jangan keluar pada musim panas. Allah jawab syikayah mereka, qul, katalah pada mereka mudah-mudah, naru jahannam asyaddu harra. Api neraka jahanam lebih panas lagi. Ini arahan Allah. Tidak boleh menerima arahan Allah, neraka jahanam Allah lah kena. Lau kanu yafqahun, kalau mereka boleh memahami secara mendalam apa maksud daripada jihad, mereka tak duduk kecuali berjihad. Mereka akan tidak duduk di rumah, dia akan pergi berjihad. Sebab apa? Ini tuntutan. Ya Allah nak hamba dia wakil. Jihad ni arahan Allah. Infak ni arahan Allah. Supaya hamba Allah jadi baik. Supaya agama Allah tersebar luas. Allah beritahu, faliyadhaku qalilan. Ketawalah sedikit dunia ni dengan cara berseronok dengan dunia. Waliyabku katsira, hendaklah mereka menangis banyak-banyak di akhirat dengan sebab api neraka. Jazaan bima kanu yaksibun, balasan dengan sebab apa yang mereka lakukan sendiri. Ini munafik lain pula. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum, sekiranya Allah bagi taufik kamu kembali semula ke Madinah untuk bertemu dengan sepuak munafik. Sekiranya Allah bagi taufik pada kamu, Muhammad, dengan beri taufik balik semula daripada medan jihad ke Madinah untuk bertemu dengan satu puak daripada munafik, fasta'dzanu kalil khuruj, mereka datang cepat-cepat jumpa kamu di rumah ini untuk keluar, minta izin keluar jihad jalan Allah. Orang balik baru minta izin nak keluar jihad. Nah, ya Allah, bila nak pergi pula kita nak pergi ni baru siapa di Madinah Rasulullah munafik. Masa Rasulullah pergi, dia raih mana tak tahu. Dia ada 2 kumpulan, 3 kumpulan munafik. Hak tak pergi langsung, pada tak pergi jumpa Nabi pun, tak tunjuk muka pun, tak ada punch kat langsung pun. Tapi ada pergi jumpa Rasulullah, saya ni ada uzur. Kita telah baca kemarin. Jadi golongan ni, bila Rasulullah balik, mari minta izin nak keluar jihad lain kali. Faqul, jawab pada mereka, lan takhruju ma'iyya abada, kamu tidak akan keluar berjihad bersama aku buat selama-lama kalau sekiranya akidah seperti ini. Kamu tak akan keluar bersama aku untuk berjihad selama-lama sekiranya akidah yang kamu datang kepada aku begini. Dan walan tuqatilu ma'iyya adwa, dan kamu selama-lama tidak boleh memerangi siapa-siapa pun dari kalangan musuh bersama aku sekiranya akidah kamu seperti ini. Sebab orang yang akidah seperti ini tidak mungkin keluar jihad, dia tidak mungkin perang pun orang kafir. Allah tak akan pilih pun dia. Sebab innakum raditum bil qu'udi awwal marrah,
kerana kamu sudah berpuas hati dengan duduk pada kali pertama ketika Nabi ajar. Dengan sebab akidah tidak betul, faq'udu ma'al khalifin, duduklah kamu bersama golongan-golongan yang duduk kerana uzur. Sebab ada duduk Madinah tak pergi berjihad, dua golongan hak tidak ada masalah. Mana tidak ada masalah dengan Allah Ta'ala? Sebab pertama, Rasulullah arahkan duduk. Allah kata ni kena duduk Madinah, tak boleh pergi ke mana. Dia seperti keluar juga. Lepas tu ia memang ada uzur dia sakit seperti mana Allah sebut dalam Quran. Lepas tu memang kena duduk rumah, dia sakit uzur. Jadi faq'udu ma'al khalifin, kamu wahai orang munafik yang mari minta izin nak keluar pada masa ini, duduklah kamu bersama-sama orang yang duduk di rumah kerana ada keuzuran. Lepas tu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, janganlah kamu sembahyang jenazah kepada mereka yang telah mati selama-lama. Wala taqum ala qabri, jangan duduk di kubur tempat kubur mayat jenazahnya. Sebab ini pun penghormatan. Sebab apa? Innahum kafaru billahi wa rasuli, dengan sebab mereka itu kufur pada Allah dan Rasul. Wa matuhum fasikun, dan mereka mati hal keadaan mereka fasik. Pernah Nabi SAW, satu orang ketua munafik, Nabi sembahyang jenazah, Nabi bagi jubah Nabi pada dia buat kafan, dan Nabi pergi kubur dia. Lepas tu Allah sekat Nabi orang-orang dengan sebab ayat ni. Lepas mana ni bawa mana gitu, berhenti. Seorang berlaku. Jadi Nabi dijumpai oleh anak dia sahabat setia Nabi. Acak kali anak dia ni minta izin nak bunuh ayah dia, sebab ayah dia munafik. Nabi kata, aku tidak suka orang ramai luar sana bercakap Muhammad telah bunuh sahabat sendiri. Walaupun kamu ni anak dia pun, anak apa kau ajar lekat sekadut saingan Nabi, apa kau bunuh juga. Maka Nabi kata tidak boleh, sebab dia adalah orang yang duduk dalam kalangan orang Islam. Tapi bila dia mati, Nabi diminta oleh anak dia nak supaya Nabi sembahyang jenazah, nak supaya baju jubah Nabi selimut dia dalam kafan jenazah, dan nak supaya Nabi pergi kubur. Nabi buat belakang sedangkan dia ketua munafik. Maknanya semua sembahyang Nabi, semua kain jenazah yang dibuat oleh dia, dan dia Nabi duduk kubur dia, tidak boleh menyelamatkan dia pada neraka, tidak boleh sabuk. Nabi buat semata-mata nak layan anak dia saja, nak ambil hati anak dia, tidak boleh menyekatkan sesiapa pun apabila orang itu mati dalam kufur. Dan ini sekali saja Nabi buat, lepas tu Nabi tidak buat. Takhwif duniawi, wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, janganlah memekakkan hati kamu oleh harta benda mereka yang banyak, oleh anak pinak mereka yang ramai. Allah bagi belaka, innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya, sesungguhnya Allah Ta'ala ingin memberi pada mereka azab semasa dunia dengan harta dega anak ini. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan tercabut nyawa mereka hal keadaan mereka kafir, mati dengan kufur. Janganlah terpikat, ini pemberian dunia ni tidak menjamin kebahagiaan dan keredaan Allah. Zajrun lagi, wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulih, bila turun mana-mana surah supaya beriman sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah Ta'ala, supaya berjihad sungguh-sungguh bersama Rasul. Apabila ada suruh dalam surah tu beriman sungguh-sungguh kepada Allah dengan ikhlas, berjihad betul-betul dengan Rasul, ista'zanaka ulul tawli minhum, akan datang minta izin untuk tidak keluar berjihad oleh golongan-golongan yang berharta di kalangan mereka, golongan-golongan yang tidak patut minta izin. Wa qalu, mereka kata, dharna nakum ma'al qaidin, biarlah kami duduk sama-sama dengan orang yang tidak keluar berjihad, kami ni tak patut duduk di rumah. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi, mereka berpuas hati dan suka untuk jadi golongan yang duduk bersama-sama dengan wanita-wanita yang memang tidak diberi pilihan untuk berjihad. Wa tubi'a ala qulubihim, golongan ini sebenarnya telah dikunci hati mereka. Fahum la yafqahu, maka mereka tidak boleh memahami apa itu jihad dan apa itu iman. Tabsyir, lakinir rasulu, akan tapi Rasul, walladzina amanu ma'hu, dan orang-orang beriman yang bersama Rasul, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjuang dengan harta dan diri mereka. Wa ulaika lahumul khairat, bagi mereka yang bersifat seperti tadi, Allah Ta'ala akan bagi khairat, banyak kebaikan-kebaikan untuk dia himpun
hatta ke syurga. Sebab melalui jihad ini, pertamanya Allah Ta'ala telah sebut dalam hadis, Nabi SAW telah sebut dalam hadis, janji untuk orang berjihad ni, derajat dia 100 derajat berbanding mukmin-mukmin lain dalam syurga. Dia antara satu derajat kepada satu derajat langit bumi dalam hadis sahih. Itu bahagian jihad saja. Hasil pada jihad, dia dapat duit. Hasil pada jihad, dia dapat hidayah orang. Duit dia dapat banyak ni, dia infak jalan Allah. Hak tu boleh pula pahala. Sedekah jerah macam-macam boleh jadi pula. Dan orang-orang hasil pada jihad ni masuk Islam. Maka seramai mana masuk Islam dengan sebab jihad dia, semua boleh pahala ke dia. Jadi tak banyak apa. Jadi mereka-mereka bersifat seperti itulah lahumul khairat, bagi mereka itu banyak sekali kebajikan-kebajikan yang dia akan himpun. Wa ulaika humul muflihun, mereka-mereka itulah golongan yang betul-betul berjaya dunia akhirat. Khairat tu apa dia? Ayat 49. Huraian dia. A'addallahu lahum jannati. Allah sediakan untuk mereka itu kebun-kebun syurga. Tajri min tahtiha al-anharu, yang mengalir di bawah istananya anak sungai. Khalidina fiha, kekal mereka dalamnya buat selama-lama. Zalikal fawzul azim, itulah dia pencapaian kejayaan sangat besar. Semoga Allah pilih kita semua. Nak syurga kena jihad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih. Berjihad kita ni, khalifah-khalifah pun tidak ada. Sebarkan Quran, sebarkan sunnah, dan bawa dalam kehidupan kita, kehidupan para sahabat baginda yang telah dijamin dalam Quran berjaya. Golongan-golongan lain kita tak perlu sebut. Golongan salafus salih saja yang perlu kita sebut. Sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in, yang mereka, nama mereka ada dalam kitab. Hal ni saja kita boleh jaga supaya semua umat Islam jadi baik. Itu jihad bagi kita. Allah takdir ada khalifah, barulah jihad orang kafir. Allah takdir bila masa. Sebab tanpa khalifah tidak ada jihad orang kafir. Sebab tidak ada sejarah Islam jihad orang kafir tanpa khalifah. Golongan lagi orang munafik. Ni jenis-jenis badui kampung. Hak tadi kita baca tu munafik-munafik dalam Madinah. Munafik-munafik bandar. Ini munafik-munafik kampung pula. Waja'al mu'adziruna minal Arab. Dan datang orang-orang yang mengadakan keuzuran. Orang yang mengadakan keuzuran daripada orang Arab kampung. Liu'dzana lahu, untuk supaya diberi kepada mereka izin duduk di rumah kampung sana. Hak mari jumpa Nabi ni orang Judah tu. Tapi ada lagi duduk sana tak mari pun. Wa qa'ada alladziina kadzabullaha wa rasulahu. Dia duduk tidak datang kepada Nabi orang-orang yang memang mendustakan Allah dan Rasul. Dia ada dua buah bagi kampung. Hak mari jumpa Nabi ni munafik, tapi dia tunjuk muka juga. Ada satu lagi gelar saja Islam, tapi mari pun tidak jumpa Nabi. Kampung Allah beritahu, sayusibul ladzina kafaru minhum azabun alim, akan menimpa mereka yang kafir di kalangan mereka itu, untuk kampung tu azabun alim, azab sangat pedih. Jadi tuntutan jihad ini tak kira orang mana atau orang kampung kena pergi belakang. Cuma ada orang yang uzur. Ni Allah Ta'ala ada pengkecualian dalam syariat. Tabsyir, laisa 'ala ad-du'afa, tidak ada pun kesalahan kepada orang yang sangat lemah. Wala 'ala al-marda, ke atas orang yang sakit. Wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun, dan tidak ada kesalahan kata orang yang tidak ada benda untuk dia infak. Tak ada benda pun, nak makan pun tak ada. Harajun, tidak ada kesalahan. Idza nasahu lillahi wa rasulihi, sekiranya mereka betul-betul ikhlas pada Allah dan Rasul. Memang tak ada sungguh, bukan tak ada buah, tidaklah, tak ada sungguh. Sebab tu Allah Ta'ala kata nasahu. Orang yang tidak ada sungguh, dia tak ada masalah. Orang sakit tak ada masalah. Sebab jihad ni untuk orang surga-surga, orang yang sudah ada orang yang sudah ada kelengkapan. Ma 'alal muhsinina min sabilin, memang tidak ada memang tidak ada pada golongan yang memiliki hati yang baik. Sebarang jalan untuk dicela dan sebarang jalan yang menyebabkan boleh dosa. Tak ada. Asal golongan itu muhsin saja, maknanya memiliki hati yang sangat baik.
Makna hati yang sangat baik ni hati yang buat baik kat orang. Kalau tidak buat baik kat orang, dia panggil baik biasa. Kalau sangat baik ni hati yang nak buat baik kat orang, muhsin, ihsan. Dan juga lebih-lebih lagi, wala, tidak ada dosa dan tidak ada celaan alal ladzina idza ma atauka, kata orang yang memang datang pun pada kamu, mari pada kampung dia, mari litahmilahu, supaya kamu beri persiapan kenderaan pada mereka. Sebab nak pergi Tabuk ni, kalau tak ada kenderaan, ngajar kaki memang tidak sampai lah. Marilah dia daripada kampung, mari jumpa Nabi nak minta kenderaan, sebab kita tubuh lagi kenderaan tak ada. Lalu kamu jawab pada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaihi, aku tidak dapati, aku tidak boleh cari kenderaan yang boleh bawa kamu pergi jihad di Tabuk. Minta maaf lah, ya Tuhan Rasulullah, saya tubuh lagi ni tapi kenderaan ada. Lalu dengan sebab Nabi kata begitu, tawallau, mereka berpaling meninggalkan Nabi, hal keadaan wa ayunuhum tafidu minad dam, mengalir air mata.
Jadi ada dalam hadis, dalam tafsir biasa dia sebut, itu para sahabat Nabi ni, para sahabat Nabi ada golongan-golongan seperti ni lah. Tafsir besar-besar sikit dia ada sebut lah cerita-cerita ni. Itu mereka berpaling dengan keadaan itu hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Itu keadaan sedih mereka kerana mereka tidak dapati apa benda pun untuk diinfakkan. Ini ayat 92 ni. Jenis-jenis sahabat Nabi yang tidak menyertai perang Tabuk, tapi bukan golongan yang dicela. Mereka tidak pergi juga, tapi bukan golongan-golongan yang dicela. Dan diberitahu secara khusus kepada kita ayat 92 ni, walaupun sudah disebut sebelum ni golongan-golongan yang tidak menyertai jihad daripada golongan yang tidak dicela kerana dia ada uzur syar'i. Sini ni dia ada uzur jenis ni, uzur yang bukan jenis syar'i biasa. Memang tidak ada, sebahagian sepatut kena ada pada dia. Dia bersedia untuk pergi, badan dia sihat, dia tidak pencah, dia tidak kecok sebagainya, tapi dia tak ada kenderaan nak pergi. Mana sebahagian tu ada, sebahagian tak ada. Patut Nabi juga semasa menyediakan kelengkapan untuk ke Tabuk tu, banyak dah dia telah minta derma daripada sahabat-sahabat dia, tapi semua tu diguna bakal. Jadi golongan ni tidak ramai pun adalah golongan yang tidak boleh menyertai jihad, atau tidak ada bahagian separuh lagi untuk dia infak. Ini ayat 92 zaman Nabi dulu. Dia ada cerita-cerita dalam hadis. Ayat 93 Allah Ta'ala beritahu golongan-golongan yang dicela, golongan lain. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dinunaka wa hum awliya. Sesungguhnya jalan celaan, jalan jadi dosa kepada orang-orang yang meminta izin kepada kamu hal keadaan mereka kaya raya, tubuh badan sihat segar, mana gitu. Cuma radu bi an yakunu ma'al khalif. Mereka suka untuk jadi seperti wanita-wanita yang tidak keluar berjihad, duduk relax-relax di rumah. Mana tidak ingin jauh daripada keluarga, tidak ingin menghadapi panah, dan tidak ingin bertempur dengan musuh, takut luka mati sebagainya. Jadi apabila reda seperti ini ada, reda benda tak patut reda ni, berpuas hati perkara yang tidak dibenarkan, Allah Ta'ala wa taba'allahu ala qulubihim, Allah kunci hati mereka. Fahum la ya'lamu, maka mereka tidak boleh memahami kebaikan sebenar yang patut mereka cari. Cuma golongan ini zajrun ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihi. Mereka memberitahu alasan kepada kamu apabila kamu balik kepada mereka. Beritahu alasan. Beritahu alasan ni hak golongan munafik yang tidak sempat beritahu pada Nabi semasa lagi. Hak beritahu pada Nabi masa lagi dulu tak apa dah, dia tak mari. Dia kata kita ayat dah Nabi, kita ada kerja rumah dunia ni macam-macam. So lagi golongan tak mari jumpa Nabi. Bawa Nabi balik, dia mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya benar nak pergi juga minta darah, gitu-gitu beritahu. Yani ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihi. Mereka memberitahu alasan-alasan kepada kamu apabila kamu telah balik. Lagi duduk dia rumah. Qul, katalah kepada mereka ini, la ta'tadiru. Tidak perlu kamu beritahu alasan dan dalihan. Lan nu'mina lakum, kami tidak percaya lagi pada kamu. Sebab apabila kes nafrul am ni, kalau tidak pergi juga jihad jalan Allah, memang munafik. Mana gitu. Qad naba'ana Allahu min akhbarikum. Allah telah cerita kepada kami tentang keadaan-keadaan hati kamu. Kami tahu dah. Jadi untuk Nabi ni, untuk orang kami ini, dia kena ada ke dalam pentadbiran dia, kena latih umat rakyat Melaka dia, kena gesa dia keluar berjihad secara sukarela, tanpa gaji dan bayaran apa-apa. Barulah kerajaan boleh tahu ini golongan yang setia atau ini golongan munafik. Tanpa cara ini manusia tidak boleh tahu. Kalau bayar gaji semua tidak betul. Kena ada secara sukarela. Gesarkan umat Islam bergilir-gilir untuk keluar berjihad sebab agama Islam. Kalau tidak, sifat munafik dalam sebuah negara tidak boleh diketahui.
Sebab nama Nabi dengan wahyu. Zaman kita ini syarat. Wa sayarallahu amalakum. Allah akan memperlihatkan amalan-amalan kamu di akhirat nanti. Wa rasuluhu, dan rasul juga akan hukum apabila zahirnya di dunia ini perkara-perkara yang bercanggah zahir. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Kemudian kami akan dihadapkan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu menceritakan kepada kamu balik apa yang kamu telah buat dulu untuk dihukum. Satunya golongan yang memberitahu alasan, satu lagi bersumpah. Sebab alasan-alasan kadang-kadang tawar ya. Sumpah nak suruh buat ni, demi Allah saya nak pergi sungguh ya Allah, tapi tak larah lagi tu gini. Dia tambah dengan sumpah pula. Tak padan dengan alasan-alasan saja. Sayahlifuna billahi lakum, mereka bersumpah pun dengan nama Allah depan kamu. Idzan qalabtum ilaihim, apabila kamu kembali daripada jihad, jumpa mereka di kampung Madinah. Tujuan sumpah tu litu'ridu anhum, supaya kamu tidak mempedulikan mereka, tidak kata mengata terhadap mereka. Dia sumpah buat atas kehidupan zahir lah. Allah beritahu fa'ridu anhum, jangan peduli pada mereka, jangan kata apa pada mereka. Sebab innahum rijsun, mereka ini adalah najis. Munafik ni hati dia najis. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka ni adalah neraka jahannam. Seolah mereka ni siapa, tempat siapa nyetuh siapa, mana gitu. Nak gapo lagi berkata mereka siapa? Apabila tu apa? Tu siapa? Daripada tu siapa? Tempat bakar siapa? Akhirnya bakar juga, mana gitu. Wa ma'wahum jahannam innahum rijsun, dia kata sesungguhnya mereka najis, tempat mereka neraka jahannam. Syurga ni orang suci saja boleh duduk, orang najis-najis ni mana boleh. Akidah syirik adalah najis paling besar sekali. Sebab tu kalau kita ada dalam hati kita perkara ni sangat-sangat bahaya. Jazaan bima kanu yaksibun, balasan dengan apa yang mereka lakukan sendiri, tidak pasal-pasal. Yahlifuna lakum litardau anhum, mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu suka pada mereka. Tadi supaya kamu tidak mengatakan. Ini mereka bersumpah supaya kamu suka pada mereka, mesra dengan mereka. Hak mesra ni tu hal lagi. Hak peduli itu tak apa. Nabi kata, Allah kata, tak perlu peduli pada mereka, jangan kata apa. Tapi bahagian redha, bahagian mesra tidak boleh. Mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu bermesra lagi dengan mereka, ataupun redha dan puas hati dengan kata-kata kamu. Fa in tarda anhum, jika maka sekiranya kamu berpuas hati dan redha dan gembira dan mesra dengan mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin, sesungguhnya Allah tidak redha kepada kaum yang fasik seperti ini. Jika Allah tidak redha, kamu kena tidak redha, mana gitu. Ini dua keadaan lain-lain. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Muzakarah dulu sikit.